Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saya ucapkan kepada semua pelajar yang bakal menduduki SPM ataupun calon SPM 2020. So jam saya menunjukkan 3 petang sekarang ni dan kita sekarang ni kita nak belajar ataupun kita nak satu ilmu yang mana kita dalam grup Telegram ni kita akan sharekan ilmu-ilmu yang mana yang kita ada. Okey. Kita hari ni kita nak buat perbincangan untuk soalan peperiksaan percubaan SPM negeri-negeri. Okey, so ini kita pilih soalan negeri Perlis untuk tahun 2017. Sebab apa? Soalan ni taklah terlalu berat dan taklah terlalu ringan. Okey, maksudnya dia sedang-sedang, biasa-biasa saja. Okey. So, sebelum kita nak mulakan kelas, saya minta kepada semua pelajar untuk awak join betul. Awak tolong komen, chat yang mana yang dah masuk ni, yang dah nampak saya bercakap ni, yang dah nampak saya tengah live ni, awak tolong komen dan chat siapa nama, datang dari sekolah mana, negeri mana. Okey, sebab saya difahamkan dalam Telegram ada 2000 lebih members untuk calon SPM 2020 Maths Cash. Okey. So, saya minta anda tolong untuk komen di bawah ni di ruangan chatting di sebelah kanan anda. Nyatakan nama anda, sekolah mana, lepas tu duduk mana, tinggal kat mana, komen je apa-apa supaya saya boleh kenal anda. Saya boleh kenal anda dan kawan-kawan yang lain yang dah masuk pun boleh tahu anda dah masuk. Kadang ada boyfriend dengan girlfriend daripada satu tingkatan yang sama, dia dah setting, dia minta boyfriend masuk ke live ni, mungkin boleh checking kat sini bersama ada boyfriend dah masuk ke belum. Mungkin. Alright, okay, lawak je. Alright, so siapa sini yang kalangan pelajar, dalam kalangan guru ataupun dalam kalangan ibu bapa yang menonton live ini? Hari ini kita nak santai aja sebenarnya. Kita nak santai, kita nak buat perbincangan soalan peperiksaan negeri kertas 2. Okey. Tapi hari ini saya fokus ke bahagian A. Macam ni, kita nak belajar ni kita jangan fokus kepada banyak sangat. Kita fokus satu persatu dulu. Okey. Hari ini kita fokus bahagian A, hari lain kita akan fokus kepada bahagian B. Okey. Jam 3 petang, dah 3 lebih dah sekarang ni. So sekarang ni saya dah macam saya nak mulakan. Okey, saya nak mulakan. Baik, yang dah masuk boleh tolong komen dulu nama supaya saya kenal anda. Wafa dah masuk. Okey. Rashidan dah masuk. Alright, thank you Rashidan. Okey. Siapa lagi yang belum masuk? Tolong masukkan. Siapa yang belum bagi tahu kawan tentang live kita pada petang ni, tolong bagi tahu kawan-kawan. Okey. So, boleh tak saya nak mulakan sekarang? Saya nak mulakan. Okey, pastikan sebelum kita nak mula ni, tadi sebenarnya presenter ni kena buat awal. Anda telah download ataupun muat turun workbook ataupun soalan peperiksaan yang saya telah berikan dalam grup Telegram. Okay, so kalau yang dah download, yang dah ready, boleh kita mulakan sekarang. Tetapi saya tahu ramai lagi yang belum masuk ni. Okay, ramai lagi yang belum masuk. Why not kita tunggu sekejap. Ini adalah kita punya topik kita hari ni, perbincangan soalan peperiksaan percubaan negeri 19 Mei 2020 jam 3 petang. Okay. Dan sekarang ni saya tengah menunggu lagi 3 minit sahaja lagi sebelum kelas nak bermula. Free kelas sempena Hari Guru. Hari Guru biasanya guru dapat hadiah, tetapi kami lain. Kami bila Hari Guru, kami akan beri hadiah kepada pelajar. Tanda kesetiaan sebab duduk dalam grup Telegram. Okay. So, boleh komen dulu. Komen ramai-ramai komen. Bukannya komen ni masuk kat Facebook pun. Tak ada pun komen kat sini je. Tak keluar kat Facebook pun. Kita bukan mengajar komen banyak kat Facebook pun tak. Kita nak komen kat sini supaya saya tahu saya tengah mengajar dengan korang semua. Bukan saya mengajar seorang-seorang. Okay? Baik. Alright. So macam boleh mula dah kot noh. Boleh mula. Kita nak mula slow-slow. Okay? Kita jangan laju. Walaupun saya akan cakap laju, tapi saya akan cuba perlahankan tone hari ini. Okay? Saya akan cuba perlahankan saya punya speed. Alright? Kita mulakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini adalah soalan peperiksaan percubaan negeri Perlis pada tahun 2017 yang mana soalan ini sangat-sangat baik untuk kita buat sebagai ulang kaji. Okey. Kalau kita tengoklah sini kan, bahagian A ni, tengok markah penuh dia ada 3, 4, 5, 3, 4, 6, 5, 5, 6, 6, 5. Adakah ini markah yang perlu awak capai? Yes. Kalau boleh dapatkan markah penuh. Sebab apa? Sebab peperiksaan SPM ni tak susah pun. Senang sahaja. Okey. Jadi, why not awak gunakan kesempatan yang awak ada ni, awak nak SPM lambat lagi tahun 2021, masa masih ada. Jadi, catch up balik benda yang awak terlepas pada kereta 4 itu. Jadikan ini sebagai Allah Ta'ala bagikan peluang kepada anda untuk anda belajar kembali sesuatu. Belajar untuk berubah. Daripada anda malas dulu, jadikan rajin. Sebab masa dipanjangkan. Okay? So, ada masa lagi untuk belajar.
Alright, tak nak peletiang. Orang kata apa, tak mau nak peletiang panjang-panjang sangat. Kita nak terus buat soalan je. Okay, hari ni kita fokus bahagian A je nah. Nanti kita fokus bahagian B pula. Hai, yang dah masuk tu. Hai. Alright. Okay. Now, kita tengok soalan ni. Soalan ni sebenarnya pada tahun 2019. Okay, 2019. Kita jangkakan soalan ni akan keluar pada soalan yang pertama. Sebab dah 2 tahun berturut-turut soalan set yang keluar. Soalan satu ni tak lari jauh. Sama ada set ataupun soalan ketaksamaan linear. Pada tahun lepas kita target ingat soalan set, soalan ni nak keluar. Rupanya soalan ni tak keluar. Tapi dah 3 tahun berturut-turut soalan set keluar dan kita rasa kemungkinan besar kebarangkalian 0.8 bahawa soalan ketaksamaan linear ni akan keluar. Okey. Jom kita selesaikan macam mana. Slow-slow. Pada graf di ruang jawapan, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Y lebih kecil dan sama 2x tambah 1. X tambah Y lebih kecil dan sama dengan 3. Dan Y lebih besar daripada negatif 1. Kita cek. Maksudnya, bila ada 3 equation, ada 3 graf. Ada 3 equation, ada 3 graf. Bukan 3 graf, 3 line. 3 line. Sebab ni line linear, ketaksamaan linear. Nama pun topik ketaksamaan linear. Mesti satu line sahaja. Okey. Check. 2x tambah 1. Mana line-nya? Okey, 2x tambah 1. Ini line dia. Okey, ini line dia. Okey, naik pelan-pelan. Macam tu. Kita nak nampakkan line dulu, tak ada apa pun. Okey. Lepas tu, graf bukan line X tambah Y lebih kecil daripada 3. Sama dengan 3 ni mana? Ini, sini. Gariskan. Okay. Y lebih besar daripada negatif 1. Mana? Tak ada. Bila tidak ada, itulah bermaksud kita kena lorekkan, bukan, kita nak kena bina line untuk Y lebih besar daripada negatif 1. Okay. So, kita padam ni dulu lah sebab tak penting pun yang ni sebenarnya. Okay. Jadi, apa yang kita nak kena buat sekarang ni adalah kita nak kena wujudkan line Y lebih besar daripada negatif 1. Kena saya ingatkan kepada semua pelajar, bila jadi macam ni, dia adalah Y sama dengan negatif 1. Mana sama dengan negatif 1 Y tu? Tengok-tengok, tak ada pun. Bila tak ada, awak jangan sesuka hati nak pergi tembak kat sini, nak tembak kat sini. Dapatkan faktor dulu. Matematik bukannya magic, matematik perlukan pengiraan. Okay? Tengok, mana dia 1? Dia 1, tak ada. Kalau tak ada, tengok kat sini. Y sama dengan 2x tambah 3. Maksud Y sama dengan 2x tambah 1. Maksudnya 1 ni adalah pintasan Y. Mana 1 ni duduk? 1 ni akan duduk di sini. Macam tu. Bila 1 duduk di situ, ni bila 1 duduk di sini, maksudnya apa yang kita nak kena buat adalah kita carilah mana negatif 1. Kalau ni 1, ni kosong, ini adalah negatif 1. Kat situ negatif 1. Dah jumpa. Bila dah jumpa, kita nak kena gariskan. Nak kena buat line lah. Tapi kena fikir, line apa yang nak kena buat. Bila nampak simbol macam ni, ini maksud line putus. Bukan solid line. Solid line kalau dia macam ni, itu solid line. Kalau ni, bukan solid line. Dia adalah dot line. Dot line lah. Garis putus-putus. Okay? So, apa yang kita nak kena buat sekarang? Adalah kita ambil lah pembaris. Okey, kita guna pembaris. Okey, nampak tak pembaris saya ni? Saya akan letak di negatif 1 sini. Okey. Bagi sama elok. Okey. Lepas tu saya akan gariskan, underline. Okey. Saya akan garis. Jadi macam ni. Tapi ingat, mesti dotted line tau. Bukannya garisan solid. Macam tu. Habis. Okay. So, siaplah yang pertama. Dan saya akan labelkanlah Y sama dengan negatif 1. Okay. Y sama dengan negatif 1. Macam tu. Bila saya dah labelkan, markah diberikan tau. Straight line. Y sama dengan negatif 1 ni ditulis dengan betul. Ni dapat markah tau. Okay. Dan lepas tu saya nak buat apa? Saya akan lorekkan rantau. Okey, maksudnya lorekkan rantau ni Y ni lebih kecil. Dia lebih kecil, dia akan pergi ke bawah. Okey. Macam tu. Okey. Ini pun sama, dia akan pergi ke bawah. Ini lebih besar, dia akan naik atas.
Jadi rantau ni telah berlorek. Siaplah kita punya soalan. Dapat 3 markah free kat sini. Tak susah mana pun. Okey? Itu cara dia. Pertama, nak kena buat apa? Bina line yang tak ada. Yang kedua, nak buat apa? Yang kedua, loretkan. Kebiasaannya nak loretkan kat mana? Dalam 3 segi. Nampak je 3 segi tu, loretkan dalam tu. Kebiasaannya. Kalau tiba dalam SPM tak tahu sangat blur nak loret macam mana ni, tengok yang mana awak nampak 3 segi. 3 segi yang tertutup. Loretkan terus. Okey. Boleh? Okay. Itu soalan yang pertama. Nak ke soalan yang kedua? Soalan yang kedua ni adalah soalan yang melibatkan persamaan kuadratik tingkatan 4, topik nombor 2. Tapi yang ni dalam bentuk kebat, bentuk berayat. Macam tu. Susah ke senang cikgu? Tak susah kalau awak baca soalan elok. Okey, tengok saya baca soalan Diberi bahawa lebar, panjang dan tinggi sebuah kuboid berukuran 2 cm, 14 tolak X cm dan X cm. Dengan menggunakan pemfaktoran, carikan nilai X jika isi padu kuboid itu adalah X square tolak 20 cm3. Macam mana kita nak buat soalan ni? Baca maklumat balik. Diberi bahawa lebar adalah 2 cm. Okey. Yang seterusnya, panjang berapa? 14 tolak X cm. Dan juga dia punya tinggi. Tinggi berapa? Tinggi adalah X cm. Okey. Tak faham cikgu, datang apa ni? Tak faham tak apa. Apa awak faham tak kuboid tu apa? Kuboid tu macam ni. Kuboid, alamak saya tulis memang fail sikit lah kalau buat lukis ni. Tapi tak apa, saya cuba. Okey, ni kuboid. Ni lah macam ni kuboid. Okey, kuboid macam kotak tu. Tapi dia taklah sangat, ni macam square. Okey, ni kuboid. Ni macam kubus. Tak tahu, kuboid dengan kubus sama kot bahasa Inggeris. Tapi dia macam ni lah ilustrasi dia. Lebar berapa? Lebar dia 2 cm. Panjang berapa? Panjang dia 14 tolak X cm. Tinggi? Tinggi adalah X cm. Macam tu. Apa isi padu kuboid? Itu kita kena tahu. Isi padu kuboid adalah panjang darab lebar darab tinggi. Kita buat step yang pertama. 2 panjang darab lebar. Yang pasti darabkan tiga ni. Okey. Darab dengan 14 tolak X. Sama dengan. Dia kata dah. Apabila nilai X jika isi padu kuboid itu adalah X square tolak 20. Memang dah ada. Dah kat sini sebenarnya. Memang dia dah bagi dah. Dia punya nilai tu berapa. Tapi dalam X. Nak tahu sudah nilai X. Maksudnya. Bila awak panjang, darab lebar, darab tinggi. Awak akan dapat X square tolak 20. Jadi tulislah. X square tolak 20. Macam tu. Okay. So, apa yang kita buat sekarang? Expand. Benda yang kurungan. Macam biasa. Kuadratik biasa. 2X darab dengan 14 tolak X. Sama dengan X square tolak 20. Macam tu. Lepas tu, step yang ketiga. Expand lagi. 2X darab dengan 14 dapat berapa? 2X darab dengan 14. Awak akan dapat berapa adik-adik? 14 tambah 14 sama dengan 28X tolak 2X kuasa 2 sama dengan X square tolak 20. Macam tu. Expand macam biasa. Lepas tu kita jadikan sebagai general form. General form tu apa? Iaitu AX square tambah dengan BX tambah C equal 0. Macam tu. Jadikanlah. Pindahkan semua ni ke kanan boleh, ke kiri pun boleh. Mana yang awak sesuai. So, kalau saya akan pindah semua ni ke kanan supaya mudah. 0 sama dengan X square tambah dengan 2X square tolak dengan 28X sebab negatif positif, pindah ke kanan akan jadi negatif dan ini akan jadi negatif 20. Okay, so ni saya akan buatlah pemudahkan. X square tambah 2X square akan dapat 3X square tolak 28X tolak dengan 20. Boleh? Kalau dah macam tu, dah dapat macam ni, cari nilai X. Step 5. Cari nilai X. Okey, macam mana cari nilai X? Tekan kalkulator. Kalkulator kan ada. Okey, kalkulator. Tekan, ini ingatlah kalau tekan kalkulator, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Tekan kalkulator, mut.
dapat EQN, tekan ke kanan, dia akan dapat degree, tekan 2. Masukkan A tu adalah 3, B adalah negatif 28, C adalah negatif 20. Sama dengan. Jadi, awak akan dapat jawapan yang awak dapat dalam kalkulator tu, jangan terus tulis, nanti tak dapat markah. Okay? Jangan terus tulis, nanti tak dapat markah. Dia asal-asal tadi, 3x square, tolak 28x, tolak dengan 20 kan? Okay. Awak dapat dalam kalkulator tadi, x1 awak dapat 10. Okay? X2 awak dapat negatif 2/3. Jangan terus jawapan macam ni terus. Nanti tak dapatlah markah pemfaktoran. Okay? Dapat 2 jawapan, buka 2 kurungan. Equal 0. Macam tu. Okay. Ni 10. Okay. Ni X kan? Tulis X. Ni 10. Positif. Masuk dalam kurungan akan jadi negatif. Vice versa. Terbalik. Okay. Ni nampak tak ada pecahan 3 kat bawah ni? Okay. 3 tak sini dulu. Ni apa? X. Ni apa? Negatif 2. Ni akan jadi positif 2. Okay. So, copy paste. X tolak 10 sama dengan 0. 3x tambah 2 sama dengan 0. Jadi jawapan x sama dengan 10. Ini adalah 3x sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2/3. Macam tu je cara dia. Okay, ini cara dia. Right? So jawapan apa dia? X sama dengan 10. X sama dengan negatif 2/3. Okay. Itu soalan yang kedua. Cara dia mudah saja. Ikut cara ni je. Okay, ikut je cara ni dan awak akan dapat jawapan. Right. Boleh? Takat tu? Okay. Nak salin boleh salin dulu. Okay, tengok soalan seterusnya. Soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni berkaitan dengan soalan persamaan linear serentak. Okay, persamaan linear lah senang cerita. Linear serentak. Dia tak boleh guna cara matrix. Okay, dia boleh guna cara elimination ataupun substitution. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil penggantian ataupun penghapusan. Tapi tengok mana yang mudah lah. Okay, tengok soalan. Afiq menolong bapanya membina tembok pagar rumahnya. Okay, itu ayat. Afiq membawa 4 ketul bata putih dan 7 ketul bata merah di dalam sebuah kereta sorong. Okay, faham? 4 ketul bata merah, 4 ketul bata putih, 7 ketul bata merah dalam sebuah kereta sorong. Okay. Jumlah jisimnya ialah 55 kilo. Oh, maksudnya kereta sorong tu tolak dengan 4 ketul bata dengan 7 ketul bata merah, 55 kilo. Jisim kereta sorong itu ialah 8 kilo. Maksudnya 55 kilo tu dah termasuk dengan berat kereta sorong 8 kilo tu. Okey. Dalam perjalanan ke tempat pembinaan, bapa Afiq menambah lagi 4 ketul bata putih. Okey, tengah-tengah bawa, tiba-tiba dia tambah lagi 4 ketul bata putih dan 3 ketul bata merah. Right. Sekarang jisim keseluruhannya ialah 82 kilo. Okey, dia bertambah jisim tu. Soalan tanya, berapakah jisim bagi seketul bata putih dan seketul bata merah? Okay guys, first kali tengok soalan. Apa maklumat dia bagi? Afiq membawa 4 ketul bata putih dan 7 ketul bata merah. Okay, maksudnya ayat matematik yang pertama awak kena buat adalah, okay, step pertama, 4 ketul bata putih. Kita declare P tu sebagai putih, M tu sebagai merah. Macam tu. Jadi Afiq membawa 4 ketul bata putih. 4 putih tambah dengan 7 merah. 7 merah. Dah cukup dulu. Baca lagi. Dalam sebuah kereta sorong. Dan jumlah jisimnya ialah 55 kilo. Okey. Sama dengan 55
5. Okey. Jisim kereta sorong itu ialah 8 kilogram. Maksudnya 55 kilogram tu dah termasuk dengan kereta sorong. Okey. Maksudnya 55 tu dah termasuk dengan berat kereta sorong. Maksudnya 4 ketul bata putih tambah 7 ketul bata merah tambah dengan 8 kilo. 8 kilo kereta sorong sama dengan 55 kilogram. Settle lah yang tu. Okay, settle. So, now kita teruskan lagi. Dalam perjalanan ke tempat pembinaan, Bapa Afiq menambah lagi 4 ketul bata putih. Maksudnya, asal-asal ada 4 ketul, asal-asal ada 4 ketul bata putih, bapa dia tambah lagi 4 ketul. Maksudnya, dia akan jadi 8P tambah dengan, dan ditambah dengan 3 ketul bata merah. Asal-asal bata merah ada 7, bapa dia tambah lagi 3. So, dia akan dapat 10 merah. Okey. Sekarang jisim keseluruhan adalah 82 kilogram. Ni termasuk dengan kereta sorong dapat 82 kilogram. Okey. Boleh takat tu. Jadi sekarang ni tugas kita nak buat persamaan linear. Tapi ada 8 ni. Kita jadikan biasa dulu. Sekarang berapakah jisim bagi seketul bata putih dan seketul bata merah? Dia nak tahu berapa jisim bata putih dan seketul bata merah. So kita tengok mana yang tak penting, kita pergi ke kanan. Step yang kedua. 4P tambah dengan 7M sama dengan 55 tolak 8. 8P tambah dengan 10M sama dengan 82 tolak 8. Sekarang dah jadi berapa? Dah jadi 4P, ni asing sikit. 4P tambah 7M. Okay, ini step yang ketiga. 4P tambah 7M sama dengan 55 tolak 8. Awak dapat berapa? 47. 8P tambah dengan 10M sama dengan berapa? 82 tolak dengan 8, awak akan dapat 74. Okey. Jadi dah dapat macam ni. Bila dah dapat macam ni, kita nak buat persamaan linear kaedah penghapusan. Okey, kaedah penghapusan. So, saya buat sini step yang keempat. Okey. 4P tambah dengan 7M sama dengan 47. 8P tambah dengan 10M sama dengan 74. Jadi, kita nak buat kaedah penghapusan. Bila kaedah penghapusan, kita kena pilih sama ada nak samakan penyebut. Nak samakan dia punya unknown P ataupun unknown M. Rasa saya akan pilih P sebab senang. Alright? So, saya tengok 4P dengan 8P. Macam mana saya nak samakan? Saya nak 4P ni jadi 8P. Jadi, apa yang saya buat? Saya akan darab dengan 2. So, ni saya akan darabkan dengan 2. Dia akan jadi 8P nanti. Ni saya akan darabkan dengan 2. Semua saya darab dengan 2. Dia akan dapat yang baru. 8P tambah dengan 14M sama dengan 47 darab dengan 2. Dapat berapa? Awak saya akan dapat 94. Jadi 8P tambah dengan 10M sama dengan 74. Jadi bila dah dapat sama, apa yang saya buat? Saya akan buat kaedah penghapusan. Saya akan tolak. Saya akan tolak. Macam tu. 8P tolak 8P akan dapat berapa? Kosong. Okay. 14 tolak 10 dia akan dapat 4M sama dengan 94 tolak 74 berapa? Saya akan dapat 20. Jadi M saya akan dapat 20 bahagi 4. M sama dengan 5. Okay. M tu seketul bata merah dapat 5. 5 apa? 5 kilogram. Macam tu. Bata putih berapa? Awak tengok equation mana-mana yang awak nak ambil tadi ni. Contohnya, saya akan ambil kat sini lah yang asal-asal tadi tu. Okay, kat sini senang. Saya akan ambil yang ni. Okay, step kelima nak tahu bata putih. Saya akan tulis balik 4P tambah dengan 7M sama dengan 50. Okay, sorry. 88 tolak tambah 8 sama dengan 55. Jadi apa yang saya buat, saya akan masukkan M ni sebagai 5. 4P tambah dengan 7, 5 tambah 8 sama dengan 55. Saya nak tahu nilai P saja. Saya akan buat 4P sama dengan, saya kira lah, 55 tolak dengan 8 tolak dengan 35. Okey, saya buat asing sini.
Jadi 4P saya akan dapat 55 tolak dengan 8 tolak dengan 35. Saya akan dapat 12. Jadi P saya akan dapat 12 per 4. Jadi P saya akan dapat 3. Jadi merah sama dengan 5 kg. Putih saya akan dapat 3 kg. Itu sahaja jawapan saya. Boleh dekat tu? Ada berapa step? 5 step dapatkan jawapan. Okey, nak salin boleh salin dulu. Okey. Ini untuk soalan nombor 3. Step 1, awak baca daripada ayat, keluarkan maklumat, lepas tu awak buat persamaan linear macam biasa. Itu sahaja jawapan dia. Okey? Baik. Yang kedua. Yang keempat. Okey, yang keempat. Rajah 4 menunjukkan sebuah prisma tegak. Segitiga bersudut tegak ABC ialah keratan rentas seragam prisma itu. Ini topik satah dan sudut. Sudut dan satah, plane and angle, tak salah saya. Okey, kita nampak juga belajar benda ni. Alright. A. Tengok dulu. Okey, awak nampak dia macam bentuk kek pun ada. Okey. A, C, B, F, E, D. Alright. Dia cakap kat situ. Namakan sudut di antara satah ADE dengan tapak ABC. Okey. Nak jawab soalan A ni, kena buat macam ni. A, D, E. Okey. ADE. Lepas tu dengan apa ni? ABC. Okey. Nampak ada dua plane kat sini. Plane dengan tapak, satah dan tapak. Jadi, nak dapatkan dia punya sudut dia tu, awak buat macam ni, awak buat 3 kali. 1, 2, 3. Tengok kat sini, mana yang sama? Ada huruf yang sama. A dengan A. Ada. Letak di sini. Okey, lepas tu nak buat macam mana? Tengok A ni, sini. Ni A. Okey, ni A. Tengok mana yang dekat dengan A. Huruf mana yang dekat dengan A? B. Kat sini. So, letak B kat situ. Okey. Lepas tu tengok B. Tengok atas B ada apa? Ada E. Letak E dekat depan ni. Itulah jawapan dia. Okey. Itu jawapan dia. EAB. Sudut EAB. Maksudnya kalau saya ulang balik, saya cakap macam mana? Tengok mana yang sama, dia letak dulu. Okey. Tengok mana yang sama, letak dulu A. Ni A. Lepas tu tengok mana yang paling dekat dengan A. Yang terlibat lah. Maksudnya yang bukan yang tak terlibat, yang terlibat. A. Sini. B. Letak B. Lepas tu tengok B, tengok atas dia. E. Letak sini. So jadi sudut EAB. Itu jawapan dia. B. Dia nak tahu hitung sudut antara satah ADE dengan tapak ABC. Sudut yang kita terlibat tadi tu, yang ada tadi tu adalah sudut EAB. Sini. Macam tu. Okey. Jadi ni B, ni E, ni A. Okey. Ni 90 degree. Tinggi B ke A berapa? Tinggi B ke A. B ke A, B ke E adalah 9 cm. Panjang B ke A berapa? B ke A berapa panjang dia? Adalah 6 cm. Okey. Nak sudut apa? Nak sudut A. Tengah-tengah ni sudut A. A pakai apa? Tangent. Tentang bahagi sebelah. So, tangent theta sama dengan tentang dia berapa? 9 bahagi 6. Macam tu. Okay. And then nak buat apa? Tekan kalkulator shift tangent. Tekan kalkulator shift tangent. Buka kurungan 9 bahagi 6. Dapat jawapan. Dapat jawapan 56.31 degree. Ambil 2 tempat perpuluhan cukup. 56.31 degree. Itulah cara dia. So, boleh faham tak apa yang saya ajar ni? Ni simple. Nampak kenapa macam terabur? Sebab soalan kan topik-topik masuk. Topik satu soalan lain, soalan satu topik lain.
Soalan 2 topik lain, soalan 3 topik lain, soalan 4 pun topik lain. Okay, so that's why nampak macam, oh lama cikgu saya terlupa lah yang ni. Tak apa, kita refresh. Okay, siapa yang faham? Tolong komen kat sebelah kanan. Yang kurang faham pun saya tahu sebab ada yang baru tengok soalan macam ni, ada yang baru, ada yang tak ingat soalan tahun lepas. So inilah soalan yang keluar dalam SPM nanti. Okay. Dah? Jom kita tengok soalan nombor 5. Soalan nombor 5 ni dia adalah solid geometry, isi padu pepejal. Macam tu soalan dia. Okay? Soalan dia berkaitan dengan isi padu pepejal. Cuba kita tengok soalan ni. Cecair kimia yang telah tamat tempoh dituangkan ke dalam 2 buah tong berbentuk silinder dengan diameter 70 cm dan tinggi 60 cm untuk pelupusan. Setiap botol mengandungi 2,200 ml cecair. Berapakah botol cecairkah yang diperlukan untuk memenuhkan kedua-dua tong tersebut? Pedio ni, dia kata apa ni? Relax. Kita baca balik sekali lagi. Cecair kimia yang telah tamat tempoh dituangkan ke dalam 2 buah tong berbentuk silinder. Maksudnya daripada sini ni dia tuang dalam ni. Pernah tengok tak orang tukar minyak hitam? Minyak hitam tu yang dah tak boleh pakai tu dia buah dalam tong. Macam ni lah contohnya. Dia punya teori dia tu. Okay. So, next, apa soalan ni? Silinder ni tinggi dia, diameter untuk ni diameter dia adalah 70 cm. 70 cm. Okey. Tinggi dia adalah 60 cm. Samalah kedua-dua ni. Okey. Dua tong yang sama. Samalah kedua-dua ni. Jadi soalan kata, setiap botol mengandungi 2,200 ml cecair. Okey, botol ni ada 2,200 ml cecair. Maksudnya 2.2 liter lah. Berapakah botol cecair yang diperlukan untuk memenuhkan kedua-dua tong tersebut? Maksudnya nak penuhkan kedua-dua tangki ni ataupun barrel ni, berapa botol yang diperlukan? Berapa botol yang diperlukan untuk penuhkan tangki ni kalau setiap botol tu mempunyai 2.2 liter ataupun 2,200 ml. Okey, step 1. Kita nak iPad tu. Step 1. Kita kena tahu dulu berapa total keseluruhan isi padu yang ada untuk barrel hitam ini. Okey, menggunakan apa ni? Nak cari isi padu dia. Isi padu untuk inilah, isi padu untuk barrel ni. Pi J square T. Ni apa ni? Isi padu barrel. Isi padu apa ni panggil isi padu apa ni? Kuboid Bukan kuboid. Apa panggil ni bentuk ni Saya pun tak ingat Bentuk silinder, isi padu silinder. Macam tu. Okey. Jadi kita masukkan dulu formula 22/7 darab dengan J kuasa 2 jejari. Mana jejari? 70 ni diameter. Jejari kena bahagi dengan 2. Dia akan dapat 35 kuasa 2. Darab dengan T. T tu apa? T tu tinggi. Darab dengan 60. Macam tu. Okey. Cari untuk isi padu satu silinder dulu berapa? Tekan kalkulator. 22/7 darab dengan 35 kuasa 2 darab dengan 60. Awak akan dapat 231,000. Okey. Yang ni kena ingat tau. Yang ni untuk satu silinder. Satu ni barrel hitam ni. Dia ada 2 sini. Jadi awak kena buat step kedua. 2 darab 2,031,201,000. Sama dengan 462,000 cm3. Isi padu dia. Isi padu dia adalah centimeter cube. Okey. Lepas tu apa yang nak kena buat? Dah awak tahu keseluruhan ni, total ini sama dengan 462,000.
Okay. Dia tanya berapa botol cecairkah yang diperlukan untuk memenuhkan kedua-dua tong tersebut. Awak kena bahagi dengan setiap botol ni. Setiap botol ni ada 2200 ml. Jadi awak buat 462,000 bahagi dengan 2200. Jadi sama dengan berapa? 462,000 bahagi dengan 2200. Awak akan dapat 210 botol. Itu je lah jawapan dia. Berapa step sangat? 3 step je pun. Step 1, kira isi padu silinder untuk 1. Step kedua, ada berapa silinder tu? 2. Darab dengan 2. So dapatlah keseluruhan isi padu silinder tu. And then bahagikan dengan 2200. Kenapa 2200? Sebab satu botol tu mempunyai 2200 ml cecair. Jadi bila kita bahagi, dapatlah dia punya bilangan botol yang diperlukan. Okey. Boleh salin dulu. Next. Okay. Yang tu Okay, next. Ini soalan berkaitan dengan matriks tingkatan 5. Topik nombor 5 kalau tak salah saya. Kan nombor 4 kalau tak salah saya. Okay. Jadi, biasalah soalan matrik ni, soalan A ni dia minta yang biasa-biasa je. Tapi soalan B dia minta kita selesaikan persamaan menggunakan kaedah matriks. Dia tak boleh guna kaedah persamaan linear sebab dia nak dalam bentuk matriks. Okay. Nombor 6. A. Cari nilai M jika R tidak mempunyai matriks songsang. Cari nilai M jika dia tidak mempunyai matriks songsang. Kalau macam ni punya gaya, okay, awak ingat tak? Awak punya formula adalah A ditolak BC. Macam tu. A ditolak BC sama dengan kosong. Itu formula dia. Okay. So ni declare lah. Ni adalah A, adalah B, C, ni juga D. Okay. A ni nak buat dia macam mana? Awak ambil A, 4, darab dengan D. D tu berapa? D tu berapa? D tu adalah M. Tolak dengan B, negatif 6. Darab dengan C. C berapa? 2. Sama dengan kosong. Jadi 4M sama dengan 12. Negatif 12. M sama dengan negatif 12 per 4. Jadi M sama dengan negatif 3. Itu sahaja jawapan dia. Dia kata kalau tidak mempunyai matriks songsang, inilah formula yang kena buat. Inilah cara yang awak nak kena buat. Kalau sebab apa dia tak menggunakan matriks songsang. Okey. Nombor B. B ni dia kata tulis persamaan linear serentak berikut dalam bentuk matriks. Itu yang pertama. Yang kedua dia kata seterusnya dengan menggunakan kaedah matriks, hitung nilai X dan Y. Okey. Nak tukarkan yang ni dalam bentuk matrik macam mana? Okey, buka dua kurungan. 3 senang. Okey, sama dengan okey, macam tu. Buat macam ni dulu. Okey. Lepas tu yang paling depan ni apa dia? Tengok. 2 negatif 3. Tekan 2, tulis negatif 3. Okey. Ini adalah negatif Y. Jangan tulis negatif Y. Tulis 1. Sebab Y tu mewakili 1. Negatif 1. 4. Macam tu. Alright. Lepas tu, apa yang kita nak buat? X, Y. Ni adalah tempat untuk letak unknown. Mana datang dulu? X. X, ni adalah Y. Okay. Last sekali, yang paling belakang, jawapan. Negatif 7, 13. Siap. Inilah persamaan matrik. Dah siap lah yang ni. Okay. Lepas tu, apa yang nak kena buat? Dia nak menggunakan kaedah matrik, hitung nilai X dan Y. Bila nak hitung nilai X dan Y, kita kena tahu ini akan jadi matriks songsang. Bila matriks songsang, dia ada formula dia. Formula songsang apa dia? Okey. Ini maksudnya songsang. 1 per AD tolak BC, buka kurungan. Okey. D, A, negatif B, negatif C. Macam tu. Okey. Matrik songsang. Okey.
Jadi kita nak buat sekarang, kita nak kena pindahkan ni ke kanan. Yang ke kanan ni kita nak pindah ke sini. Menggunakan kaedah metrik, bukannya boleh pindah terus macam tu. Salah Okay. So, kita nak buat tetap XY sama dengan 1 per. Okay, 1 per. A darab dengan D. 2 darab dengan 4. Tolak dengan B darab dengan C. Negatif 3 darab dengan negatif 1. Okay, macam tu. Lepas tu apa yang kita nak kena buat? Yang kita nak kena buat selepas itu adalah kita kena tengok ni, D ke A, dia dah bertukar. Okay, D ke A dia dah bertukar. Bila dia dah bertukar, maksudnya 2 dengan 4 ni akan jadi 4, ni akan jadi 2. Macam tu. Negatif B, maksudnya negatif B adalah negatif 1. Dia akan dapat positif 1. Negatif C, negatif 3. Dia akan dapat positif 3. Macam tu. Okay, last kali adalah negatif 7 dengan 13. Okay. Lepas tu, XY sama dengan 1 per, kira kalkulator, 2 darab 4 sama dengan 8. Lepas tu tolak dengan negatif 3 darab dengan negatif 1. So, akan dapat 5. Buat kurungan macam ni. Okay, ni nak darab matriks tau. Okay, 4 darab dengan negatif 7 tambah dengan 1 darab dengan 13. Macam tu. Sini akan darab dengan sini. So, dia akan tambah sini akan darab dengan sini. Macam tu. Okay. Baik. Lepas tu, yang kedua adalah 3 darab dengan negatif 7 tambah dengan 2 darab dengan 13. Maksudnya, sini akan darab dengan sini, tambah sini akan darab dengan sini. So, dia akan dapat jawapan. So, tekanlah kalkulator dia elok. 1 per 5. Okay, tekan. 4 darab dengan negatif 7 tambah dengan 1 darab 13. Sama dengan negatif 15. Macam tu. Seterusnya. 3 darab dengan 7. 3 darab dengan negatif 7. Okay. Tambah dengan 2 darab dengan 13. Awak akan dapat 5. Macam tu. Jadi, apakah nilai untuk XY? XY sama dengan 1 per 5 darab dengan negatif 15. Awak akan dapat 1 per 5 darab dengan negatif 15. Awak akan dapat negatif 3. 1 per 5 darab dengan 5. Dapat berapa? 1. Jadi, jawapan X sama dengan negatif 3. Y sama dengan 1. Itu sahaja jawapan. Okey. Boleh salin dulu nak salin. Okey, salin dulu.
Okey, dah. Kalau dah salin, kita boleh tengok kepada soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7. Sorry, terganggu apa? Tak boleh nak gerak jap. Sorry. Okey, nombor 7 ni berkaitan dengan persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus ni awak belajar dalam tingkatan 4 juga. Okey, tapi yang ni kita nak refresh je lah sebab dia soalannya tak susah sangat pun. Dia soalan berbentuk direct sahaja. Okey, tapi kita kena faham kecerunan dan juga gradient dan semua benda tu lah. Okey. So now kita nak buat sekarang soalan ni. Soalan ini dia cakap dalam rajah PQRS tu adalah parallelogram. Okey, parallelogram. Apa maksud parallelogram? Apa maksud parallelogram? Parallelogram ni mempunyai dia punya selari kanan, kiri dan kanan selari, atas dan bawah pun selari. Itu maksud parallelogram. Okey. So, saya akan mula buat sekarang. Dalam rajah 7, PQS adalah sebuah segi empat selari diberi kecerunan bagi garis QR ialah 1/4 dan pintasan Y bagi garis PQ ialah negatif 6. Okey. Jadi dia nak apa? Dia nak nilai H. Okey, nilai H. Dia kata garis lurus, kecerunan ni dah bagi dah siap-siap. Kecerunan dah bagi dah siap-siap untuk QR. QR adalah, kecerunan ni adalah M sama dengan 1/4. Kalau kecerunan ni 1/4, QR ni dia selari dengan PS. Ini pun sama dengan M sama dengan 1/4. Okey, soalan A. Dia nak tahu nilai H. Nilai H ni. Kena tengok, kecerunan ni datang dari mana? Kecerunan ni datang daripada dua koordinat. Okey, dua koordinat yang mana Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Bila kecerunan daripada dua koordinat, kita buat masuk dalam formula, dia akan dapat kecerunan. So, kalau macam ni, S kosong H P negatif 4 2. Okey. Jadi X1 Y1 X2 Y2. So, apa yang kita nak kena buat adalah tengok formula. M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Okey. Macam tu. Ini adalah formula. Baik, kalau formula dia macam ni, dia dah bagi dah kecerunan siap. Dia dah bagi dah kecerunan ni siap-siap 1/4. Jadi kita masukkan formula tu weh. Y2 tolak Y1, 2 tolak H per dengan negatif 4 tolak 0 sama dengan 1/4. Okey. Jadi 2 tolak H per dengan negatif 4 sama dengan 1/4. Okey. Dapatkan nilai H. 4, 2 tolak H sama dengan negatif 4. 8 tolak 4H sama dengan negatif 4. Negatif 4H sama dengan negatif 4 tolak 8. Negatif 4H sama dengan negatif 4 tolak 8 berapa? Negatif 12. So H sama dengan negatif 12 bahagi dengan negatif 4. H sama dengan 3. Itu je lah nak cari nilai H. Macam tu. Sebab dia dah bagi tahu kecerunan 1/4. Dia bagi kecerunan datang daripada mana? Daripada dua koordinat. So, Y2 tolak Y1 per dengan Y2 tolak Y1, dapatlah dia punya jawapan. Okey. Itu soalan A. Manakala soalan B, okey, soalan B macam mana? Soalan B ni, kecerunan bagi garis lurus PQ dan seterusnya nyatakan persamaan garis lurus itu. Macam tu. Okey. Yang ini apa yang kita nak kena buat pula? Okey, dia kata maklumat dia bagi kat atas ni ada tak? Sebab apa nak dapatkan kecerunan bagi garis lurus PQ dan seterusnya pintasan persamaan garis lurus itu. Dia bagi tahu sini pintasan Y bagi garis PQ ialah negatif 6. So, ini adalah negatif 6. Apa koordinat dia? Kalau ini negatif 6, X dia adalah 0. X dia adalah 0. Macam tu. Maksudnya 0 negatif 6. Sekarang ni kita cari kecerunan untuk PQ dulu. Okey. Kecerunan PQ.
Kosongan PQ macam mana? Kita nak buat, okay, ada dua koordinat mesti P, negatif 4 dengan 2. Lepas tu ada kosong dengan negatif 6. Mesti buat X2 tolak X1, Y2 tolak Y1. Ni X1, ni Y1, ni X2, ni Y2. Okay. Jadi M sama dengan Y2 tolak Y1. Negatif 6 tolak dengan 2 per dengan kosong tolak negatif 4. Sama dengan negatif 6 tolak negatif 6 tolak 2. Awak akan dapat negatif 8. Per dengan positif 4. Sama dengan negatif 8 bagi 4. Awak akan dapat negatif 2. Jadi kecerunan untuk PQ ni adalah negatif 2. Dia so bina persamaan garis lurus itu. Okay, bina persamaan garis lurus. Jadi persamaan garis lurus ni kena ingat Y sama dengan MX plus C. Macam tu. So, Y sama dengan M apa dia? Negatif 2X. Tambah dengan C tu apa? Pintasan Y. Pintasan Y negatif 6. Terus tulis negatif 6. Ataupun Y sama dengan negatif 2X tolak 6. Ini je jawapannya. Okay. Next. Soalan lain. Nombor 7 dah siap. Okay. 7 dah. Ini cara nak buat dia. Nombor 8. Nombor 8 ni penakulan matematik ataupun penakulan logik. Okay. Dia sama ada benar atau palsu ataupun benda-benda ni dia tak melibatkan apa-apa matematik sangat pun, dia melibatkan logik. Lengkapkan pernyataan. Okay, contoh. Nyatakan sama ada pernyataan majmuk berikut adalah benar ataupun palsu. Nyatakan sama ada pernyataan majmuk berikut adalah benar atau palsu. 5 kali 2 sama dengan 10. Betul? Betul. Okay. Dan 2 kuasa 5 sama dengan 25. Ini adalah salah. Statement yang benar adalah bila menggunakan N, kedua-duanya mesti betul kalau guna N. Tak boleh salah satu salah. Dia akan jadi pernyataan yang salah. So, ini adalah false. Okay, false. Kenapa tahu? Sebab kalau N mesti kedua-duanya betul. Baru dia akan jadi benar. Tapi kalau dia kata 5 kali 2 sama dengan 10 atau 2 kuasa 5 sama dengan 25, itu akan jadi pernyataan yang benar. Sebab dia guna atau. N ni mesti kiri dan kanannya betul. Okay. B. Lengkapkan pernyataan berikut menulis pengkuantiti semua atau sebilangan untuk membentuk satu pernyataan yang benar. Nombor perdana ialah nombor ganjil. Okay. Adakah semua nombor perdana nombor ganjil? Tidak. So, kalau kita letak semua, dia akan jadi salah. Kita kena letak sebilangan ataupun sum. Kalau semua ni wajib semua tu mesti nombor ganjil. Tapi tak ada. Ada juga nombor perdana yang 2. Bukan nombor ganjil 2. Okey? So, dia salah lah. Dia kena letak sebilangan, barulah pernyataan ini jadi benar. Kalau letak semua, dia akan jadi pernyataan yang salah. Okey. Seterusnya. Premis. 1. Untuk melengkapkan hujah berikut. Okey, negatif 1 adalah integer negatif. Kesimpulan, negatif 21 kurang daripada 0. Okey. Maksudnya, dia nak kata apa sini? Negatif 1 ialah integer negatif. Lepas tu kesimpulan, negatif 21 kurang daripada 0. Kita boleh cakap semua integer negatif, okey, semua integer negatif adalah kurang daripada 0. Okey, semua integer negatif kurang daripada 0. Okey, itu yang pertama. Okeylah. Nombor D. Okey, D.
Bilangan subset bagi satu set boleh diperoleh dengan menggunakan rumus 2 kuasa n, di mana n ialah bilangan unsur. Diberi set P ialah nombor perdana kurang daripada 10. Buat satu kesimpulan secara deduksi subset bagi P. Okey. Dia kata bilangan subset bagi satu set boleh diperoleh dengan menggunakan rumus 2 kuasa n. Okey. So, di mana n ialah bilangan unsur. Diberi set P ialah nombor perdana kurang daripada 10. Okey, buat satu kesimpulan secara deduksi untuk bilangan subset bagi set P. Okey. Nombor perdana kurang daripada 10. Okey, kurang daripada 10. Apa nombor perdana kurang daripada 10? Satu nombor perdana ke tak? Satu nombor perdana ke tak? Tak. Dia adalah 2, 3, 5 nombor perdana dengan 7. 8 dengan 9 bukan nombor perdana. Jadi ada berapa ni? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Maksudnya 2n sama dengan 2 kuasa 4 sama dengan 16. Ini sahaja jawapan dia. Nombor perdana kurang daripada 10. 2, 3, 5, 7. Okay. So, 2 kuasa n sama dengan 2 kuasa 4 sama dengan 16. Itu sahaja. Baik. Soalan seterusnya. Okey. Soalan nombor 9. Soalan nombor 9 ni, ini adalah soalan berkaitan dengan sektor dalam bulatan. Okey, sektor dalam bulatan. Jadi apa yang nak kena buat adalah nombor 9 ni, dia kata diberi bahawa JL sama dengan setengah JM. Diberi bahawa JL sama dengan setengah JM. Okey, JL berapa? Tak tahu. Tapi dia kata dia adalah setengah daripada JM. So, JM ke JN? JM lah. Okey. Jadi, tengok JM berapa? Tak tahu. Tapi dia sama ni 14. Okey. Jadi, JL sama dengan setengah JM. JM tu adalah 14. Jadi, JL sama dengan 7. So, ini 7, ini pun 7. Macam tu. Soalan minta apa? Hitung perimeter seluruh rajah. Hitung perimeter seluruh rajah. Perimeter seluruh rajah ni ialah satu lilitan lengkap lah. Okey, lilitan lengkap A. Di mana bermula di situ buat A. Perimeter tau. So, start dengan J. J ke K, tambah K ke L, tambah L ke M, tambah M ke N, tambah N ke J. Macam tu. JK berapa dia punya panjang? 7. Sebab apa ni sama ni 7? Tambah dengan KL, tak tahu sebab lengkut, kita kena cari. Tambah dengan LM berapa? 7 juga. Okey. Tambah dengan MN, tak tahu, kita kena cari. Dan last kali kita tambah dengan NJ iaitu 14. Okey. Apakah panjang untuk KL? Kita kena cari menggunakan formula. Apa dia? Sudut per dengan 360 darab dengan 2 darab dengan 22/7 darab dengan jejari. Darab dengan jejari. Okey. Jadi berapa sudut untuk KL? Adalah dia kata kat sini ini KJL adalah 60 degree. So 60 per dengan 360 darab dengan 2 darab dengan 22/7 jejari adalah 7. Jadi tekan kalkulator sama dengan berapa? 60 per dengan 360 darab 2 darab dengan 22/7 darab dengan 7. Akan dapat 22/3. Okay, itu untuk KL. Bagaimana untuk MN? Okay, MN. Sama juga menggunakan formula yang sama.
Tapi apakah sudut untuk MN? Sudut adalah 90. 90 per dengan 360 darab dengan 2 darab dengan 22 per 7 darab dengan 14. Sama dengan berapa? Tekanlah kalkulator. 90 per dengan 360 darab dengan 2 darab dengan 22 per 7 darab dengan 14. Sama dengan 22. Jadi, nak dapatkan jawapan, kena buat apa? Masukkan balik dalam ni. Ni, kita kena tukar. KL ni, dia dah dapat jawapan tadi, 22 per 3. MN tadi dia dapat jawapan, iaitu 22. Jadi, tekanlah sama dengan berapa? 7 tambah dengan 22 per 3. Okay. Tambah 7 tambah dengan 22 tambah dengan 14. So, sama dengan 172 per 3 cm. Itu sahaja untuk soalan A. Okay. Ini adalah soalan sektor dalam bulatan lah. Alright? Okay. So, soalan lain. B. Saya padam ini dulu. B apa dia? B ni dia kata dia nak tahu luas kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek. Okey, mana luas kawasan berlorek kat sini? Kita tengok sektor mana berlorek. Sektor KJL. Okey. Maksudnya kita kena dapatkan luas kawasan berlorek KJL kena tambah dengan semua kawasan JLMN. JLMN dan kena tolak dengan luas kawasan JLN. Baru kita akan dapat luas kawasan yang berlorek. Okey, macam mana KJL? Nak cari KJL. Apakah formula? Formula dia adalah sudut KJL sudut 60 per dengan 360 darab dengan 22 per 7 darab dengan jejari kuasa 2 iaitu 7 kuasa 2. Ni untuk KJL. Okey. Dapatkan jawapan untuk KJL dulu. Berapa? Okey, apa jawapan untuk KJL? So 60 per dengan 360 darab dengan 22 per 7 darab dengan 7 kuasa 2. So jawapan dapat sama dengan 77 per 3. Itu luas KJL. Kita notekan dulu. Okey, luas kawasan berlorek. Okey, kenapa JLMN kena tolak dengan JLN? Sebab luas semua ni adalah JLMN. Tapi ada satu kawasan yang tidak berlorek. Kawasan segitiga ni. That's why kita kena tolak. So, kita buat yang ni. JLMN. Berapa? Ambil sudut dia 90 degree per dengan 360 darab dengan 2 darab dengan 20 per 7 darab dengan jejari kuasa 2 14 kuasa 2. Tolak dengan JLN. JLN ni adalah segitiga. Setengah darab dengan tapak dia berapa? Ni J sampai L. 7 darab dengan tinggi dia adalah 14. Okey, apa jawapan dia? Tekan 90 per dengan 360 darab dengan 22 per 7 darab dengan 14 kuasa 2. Sama dengan 154. Tolak dengan setengah darab 7 darab 14. Sama dengan 49. Jadi jawapan 154 tolak dengan 49, awak akan dapat 105. Okey, jadi jumlah ini kita kena tambah sebab berjumlah kawasan yang berlorek. Jadi 77 per 3 tambah dengan 105 sama dengan 392 per 3 cm sentimeter kuasa 2 sebab dia adalah keluasan. Okey. So, takat tu.
Boleh salin dulu yang nak salin. Okay, berapa ramai yang boleh follow? Saya tahu ada yang tak boleh follow sebenarnya soalan ni. Okay, sebab ada yang tak boleh ikut sebab dia dah tinggal lama dan dia tak pun nak faham sangat macam mana nak buat. Saya faham benda tu. Right? So now apa yang saya nak perlu sarankan kepada awak study dah banyak soalan yang macam ni. Okay? Study banyak soalan percubaan peperiksaan, study banyak-banyak, dan kalau ini adalah pertama kali kita buat kelas free untuk percubaan negeri. Lepas ni kita akan buat lagi. Kita akan buat lagi soalan percubaan negeri ni untuk bantu awak, right? Secara kasar lah, kita akan bantu. Okay, untuk yang mana memang lemah, betul-betul lemah, sangat-sangat lemah dalam matematik ni, okay, sangat-sangat lemah dalam matematik, saya sarankan untuk awak join kelas tuition online. Ni. Okay, kelas tuition online premium. Okay, so kelas tuition online premium ni kita design khas untuk pelajar-pelajar yang lemah dalam matematik, terutamanya matematik SPM lah. Sebab saya tenaga pengajar SPM dan kita memang buat kelas bulanan untuk kelas tuition online dan awak hanya perlu ada komputer, awak tak perlu ada Zoom pun tak apa. Pakai yang macam platform yang kita buat sekarang ni. Right? So dalam kelas ni kita akan ajar awak topik by topik. Mana yang awak lemah kita akan push balik. Kita akan pressure balik sampai awak boleh faham benda tu. Dan benda ni awak akan diberikan workbook dan juga revisi KTO. Revisi ni maksudnya akan ada latihan tambahan lah. Workbook lah yang mana kita akan gunakan dalam kelas tuition online nanti. Okay, so ini untuk Mei, baru ni kita tengah buat, kita dah run dah benda ni bulan ni. Lepas tu yang bestnya awak boleh tengok rakaman ni semula. Contohnya awak tengah-tengok saya mengajar ni, nanti awak tak faham, awak akan buka balik, awak akan ulang tengok berkali-kali sampai awak betul-betul faham. So nanti kita akan letaklah rakaman live week 1, rakaman live week 2, rakaman live week 3 sampai week 4. Okay, awak akan dapat video ni secara percuma. Macam tu, right? So, kalau ada yang nak daftar, boleh terus tulis, awak boleh terus WhatsApp ataupun PM kepada kita punya staff 017. Okay, saya tulis ini elok-elok. Sebab apa, ini untuk bantu awak meningkatkan kecemerlangan lah. 017 332 1095. Boleh WhatsApp terus kalau nak. Okay, ataupun nanti awak tengok dekat grup Telegram, kita akan bagi tahu link dan kita akan bagi tahu pendaftaran tu macam mana. Alright? So sekarang ni bulan 5 dah habis, kelas ni pun dah habis bulan 5. Kalau awak nak, nanti awak kena join untuk yang Mei punya. Untuk intake Jun, kita dah buat segera untuk intake Jun. Alright? So kalau nak, nanti awak boleh tolong awak komen je dalam grup Telegram, nak, nanti kita akan pass ke awak satu link Telegram lain untuk awak join benda tu. Alright? So itu saja untuk hari ni. Kenapa saya tak bincang soalan ni? Sebab saya tahu awak tak belajar lagi soalan ni. Kalau saya ajar pun awak akan blur-blur ke tak? So saya tunggu awak belajar dulu, saya akan ulang balik benda ni. Alright? So, thank you very much untuk semua pelajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, siapa yang nak siapa yang nak Telegram tu boleh, siapa yang nak KTO tu boleh komen kat belah kanan dulu, chat. Komen nak KTO, nanti kita akan beri informasi. Okay? So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.